الحمد لله على كل حال وفي كل زمان حمدا يليق بذي العظمة والجلال ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الكبير المتعال وأشهد أن محمدا عبده ورسوله شريف الخصال اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه خير صحب وآل والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم المآل أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله عز وجل في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول أولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, saya menyeru dan berpesan kepada diri saya sendiri dan juga sidang Jumaat sekalian, marilah kita sama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan segala suruhannya dan menjauhi segala larangannya. Semoga kita berbahagia di dunia dan di akhirat. Muslimin yang dimuliakan, salah satu perkara utama yang sering menjadi perhatian masyarakat dalam sesebuah negara ialah sejauh mana dua golongan yang amat berpengaruh, iaitu para ulama dan umara, berperanan memperkasakan ummah. Menurut hadis yang diriwayatkan daripada Abu Na'im bahawa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sinfani minan nas, idza salaha salahan nas, wa idza fasada fasadan nas, al-ulama'u wal umara." Mafhumnya, ada dua kelompok manusia. Jika kedua-duanya baik, maka masyarakat akan jadi baik. Dan jika kedua-duanya rosak, maka masyarakat akan rosak. Mereka itu ialah para ulama dan umara. Secara ringkasnya, dalam konteks umat Islam di rantau ini, ulama adalah merujuk kepada mereka yang mengetahui dan memahami agama secara mendalam. Tanpa ulama, semua orang akan menjadi jahil dan akan bertindak mengikut hawa nafsu semata-mata. Kerana itu, para ulama merupakan anugerah besar buat umat manusia bagi membimbing mereka ke jalan yang benar. Al-ulama warathatul anbiya. Ulama merupakan pewaris para nabi. Imam Ahmad meriwayatkan bahawa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda yang mafhumnya, bandingan para ulama di bumi ini samalah seperti bintang-bintang di langit yang dijadikan pedoman dalam kegelapan di laut dan di darat. Kalau bintang-bintang itu pudar, maka mereka yang berpandukannya nyaris sesat. Manakala perkataan umara pula merujuk kepada pemerintah yang memimpin sesebuah masyarakat. Tanpa pemerintah, masyarakat menjadi kacau bilau. Malah ajaran Islam dan syariah tidak akan dapat dilaksanakan tanpa pemerintah yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Al-Baihaqi meriwayatkan bahawa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda yang bermaksud, sesungguhnya penguasa atau pemerintah yang adil itu adalah bayangan Allah di bumi yang menjadi tempat pelindung bagi setiap orang yang dizalimi. Menjelaskan betapa berat peranan sebagai ulama dan umara ini, Khalifah Umar Ibn Al-Khattab pernah memberi nasihat dan peringatan kepada Abu Musa Al-Asy'ari yang kebetulan menjadi gubernur di Mesir pada ketika itu. Katanya bahawa penguasa yang paling berbahagia ialah yang rakyatnya merasa bahagia hidup di bawah pemerintahnya, sementara penguasa yang paling celaka ialah mereka yang rakyatnya merasa celaka hidup di bawah pemerintahannya. Ingat, jangan hidup bermewah, kerana para pegawai kamu akan meniru kamu. Bandingkan diri kamu sama seperti
binatang ternakan. Apabila binatang itu dibawa kepada rumput yang menghijau, ia akan makan banyak sehingga menjadi gemuk. Kegemukannya itu akan menjadi sebab kepada kebinasaannya, kerana ia akan disembelih untuk dimakan. Imam Al-Ghazali ketika mengulas peranan ulama dan umara pada zamannya pula ada mengatakan bahawa adalah menjadi kebiasaan bagi ulama untuk melakukan kerja amar ma'ruf dan nahi mungkar tanpa mengira sangat tentang kekejaman pemerintah pada masa itu. Mereka percaya bahawa Allah akan menjaga mereka. Mereka rela menjadi syahid kalau ditakdirkan begitu oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana itu mereka ikhlas, bersikap jujur dan menyumbangkan tenaga semata-mata untuk menegakkan ilmu. Maka orang ramai mudah menerima nasihatnya. Tetapi sekarang lidah para ulama telah menjadi keluh kerana diikat dengan kepentingan dunia. Kalau mereka bercakap, tidak akan berjaya kerana pembawaan hidup mereka sendiri berbeza dengan apa yang mereka cakapkan. Sesungguhnya rakyat rosak kerana pemerintah dan pemerintah rosak kerana ulama, sementara ulama pula rosak kerana tamakkan harta dan pangkat dunia. Ikhwanil muslimin yang dirahmati Allah, berdasarkan hadis-hadis dan pandangan tokoh-tokoh ulama tersebut, ternyata terdapat kebimbangan bahawa kelemahan integriti atau kekurangan sifat amanah, kejujuran, keikhlasan dan jati diri di kalangan para ulama dan umara akan menjejaskan kekuatan ummah dan masa depan kegemilangan Islam. Oleh kerana itu, berdasarkan pemerhatian mimbar, isu-isu integriti inilah yang menimbulkan ketegangan hubungan di antara ulama dengan umara dan ulama sesama ulama. Persoalan besar timbul, ialah apakah kaedah untuk mengukuhkan dan mempertingkatkan integriti ulama dan umara demi kepentingan ummah. Firman Allah Subhanahu wa taala, Ya ayyuhalladzina amanu athi'u Allah wa athi'ur rasul ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Surah An-Nisa ayat 59, yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan Rasul dan kepada ulil amri dari kalangan kamu. Kemudian jika kamu berselisih dalam sesuatu perkara, maka kembalikanlah ia kepada Allah dan Rasulnya jika benar kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat. Yang demikian adalah lebih baik bagi kamu dan lebih elok pula kesudahannya. Berdasarkan ayat ini jelas Allah mencabar dan memberi peringatan, jika kita benar-benar beriman, maka rojoklah, kembalilah dan berpeganglah dengan Al-Quran dan Sunnah untuk mencari jalan penyelesaian dalam sebarang isu yang berkaitan dengan kepentingan Islam dan ummah. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, Islam adalah agama yang mewujudkan sistem cara hidup menyeluruh kepada manusia dari segi akidah, syariah, akhlak, politik, ekonomi dan sosial yang berkait rapat antara satu sama lain. Sistem cara hidup Islam mempengaruhi pembangunan duniawi dan ukhrawi manusia. Dengan demikian, kerjasama dan hubungan harmoni para ulama dan umara akan membantu memperkasakan ummah dan menentukan negara dalam landasan yang benar selain dengan siasah syariah. Mimbar ini menyedari bahawa bidang kuasa ulama di negara ini adalah terbatas berbanding bidang kuasa para umara yang luas. Oleh itu, walaupun tinggi integriti ulama dan hebat kewarakan ulama, tetapi keputusan terakhir merancang dan melaksanakan pembangunan umat dan negara masih terletak di bawah bidang kuasa para umara. Justru itu, umara perlu bermotifkan Islam dalam membuat keputusan. Selari dengan tanggungjawab para ulama, maka menjadi tanggungjawab mimbar mengingatkan bahawa ulama tidak boleh berdiam diri dalam memperjuangkan hak-hak kepentingan Islam dan menyelesaikan masalah umat. Suara ulama sentiasa ditunggu dan diperhatikan oleh masyarakat Islam yang cintakan agama. Oleh itu, masyarakat perlu berfikiran terbuka, sentiasa menerima sebarang pandangan ulama. Semoga masyarakat tidak menjadi penentang dan musuh terhadap kata-kata ulama yang muktabar
demi masyarakat dan umat Islam negara ini. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Fatir ayat 28 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama, yang bermaksud sesungguhnya yang takut kepada Allah dari kalangan hambanya hanyalah para ulama, yakni orang yang berilmu. Mimbar amat yakin langkah umara atau pemerintah menjemput para ulama dalam membincangkan isu-isu negara dari semasa ke semasa adalah selari dengan tuntutan Islam. Namun biarlah ada keputusan yang ikhlas untuk memartabatkan hukum syarak pada landasan yang betul. Muslimin yang dirahmati Allah, sebagai mengakhiri khutbah ini, mimbar menyeru para ulama dan umara yang berada di parlimen atau di bandar-bandar, di kampung-kampung dan sebagainya, serta sidang jemaah sekalian, dalam usaha memperkasakan umat, marilah kita mewujudkan dan mengekalkan integriti berdasarkan syur cadangan seperti berikut. Pertama, bercakap benar dan mengakui kesilapan yang lalu. Yang kedua, mengamalkan apa yang dicakapkan mengikut tuntutan Islam. Yang ketiga, menunaikan janji dan komitmen yang dibuat semata-mata kerana Allah. Yang keempat, bersedia menanggung risiko dalam usaha mempertahankan pendapat. Dan yang kelima, tidak mengambil kesempatan untuk kepentingan diri. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Yang bermaksud, sesiapa yang berkehendakkan kehidupan dunia dan perhiasannya, maka kami penuhi usaha mereka di dunia dan mereka tidak dikurangkan daripadanya. Mereka tidak boleh beroleh di akhirat kelak selain daripada neraka. Dan gugurlah apa yang mereka lakukan di dunia, dan batallah apa yang mereka telah kerjakan. Surah Hud ayat 15 hingga 16. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas sami'ul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh faya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل الصحابة أجمعين. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا إخوان المسلمين اتقوا الله سبحانه وتعالى حيثما كنتم واعلموا أن الله بما تعملون بصير. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, segala puji kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi saya seru diri saya dan tuan-tuan para jemaah sekalian, marilah kita sentiasa mempertingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun di mana kita berada, kerana sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu Maha melihat, mengetahui dan mendengar segala perbuatan dan amalan kita, sama ada zahir maupun batin. Mudah-mudahan tahun baru ini memberikan kita semangat untuk sentiasa berada dalam rahmat pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad
وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن بقية الصحابة والقرابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم إنا نسألك أن تؤيد الإسلام والمسلمين، وأن تعلي بفضلك كلمة الحق والدين، وأن تشمل بعنايتك وتوفيقك مولانا الملك المعتصم بالله محب الدين السلطان الحاج عبد الحليم معظم شاه ابن المرحوم السلطان بدرلي شاه، ولي حديث الأمير تنكو الحاج عبد المالك ابن المرحوم السلطان بدرلي شاه. اللهم امنحهما الرشاد ووفقهما للسداد، أصلح بهما العباد والبلاد، واجعل التقوى لهما خير زاد، إنك رؤوف رحيم جواد يا لطيفا بالعباد يا أرحم الراحمين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى واليتامى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.